Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pelajar. Okey, tajuk yang cikgu akan masuk adalah SQL, iaitu bahagian cikgu akan cover untuk minggu ni adalah data definition untuk bagi muka surat 77 hingga 88. Okey, sambil cikgu terangkan ni, pelajar bolehlah buka buku teks. Kerana nota yang cikgu ambil ni juga adalah daripada buku teks, cuma ada sedikit yang cikgu ambil daripada internet. Okey, sebelum kita pergi lanjut, nanti kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan SQL ataupun SQL. Okey, kalau ringkasnya mereka panggil sebagai SQL. Okey, apa itu SQL ataupun SQL? Iaitu stand for Structured Query Language. Okey, bahasa pertanyaan berstruktur. Okey, dalam bahasa Melayu ni adalah bahasa pertanyaan berstruktur. Okey, SQL ataupun SQL membolehkan kita mencapai dan manipulasi data. Apa maksud manipulasi data? Kita gunakan data tersebut. Kita nak ubah ke, kita nak delete ke, kita nak buat laporan ke, itu dipanggil sebagai manipulasi data, manipulasi database. Okey, apakah yang SQL boleh lakukan? Yang pertama, SQL boleh laksanakan pertanyaan terhadap pangkalan data. SQL boleh mencapai data. SQL boleh masukkan rekod baru. SQL boleh kemas kini rekod. SQL boleh delete rekod. SQL boleh cipta pangkalan data, boleh cipta jadual dan juga boleh view data dalam database. Okey, di antara command ataupun bahasa yang kita akan biasa ataupun kerap gunakan dalam membina arahan SQL adalah perkataan select ataupun keyword select. Okey, kemudian pelajar akan biasa guna perkataan update. Okey, sebelum tu select ni untuk apa? Select, okey, select ni apabila kita nak extract ataupun kita nak dapatkan certain data daripada database. So kita gunakan keyword select. Okey, update apabila kita nak update data dalam database. Okey, kalau contoh pelajar bertukar, okey. Pelajar bertukar alamat, so kita nak update alamat. Okey, delete apabila kita nak delete certain data daripada database. Contohnya katakanlah okey, barang yang kita order tu ataupun kita dah tak ada supplier yang okey, katalah kita nak delete supplier. Okey, kita ada beberapa supplier, kita ada satu supplier kita nak delete. Katalah dia dah bukan lagi kita punya customer, kita bukan lagi supplier kita, so kita nak delete data okey, data tersebut. Okey, insert into apabila kita nak masukkan new data. Okey, keyword insert into okey. Kemudian create database, itu adalah keyword yang kita akan guna untuk mencipta database baru. Alter database apabila kita nak ubah suai database, atau ubah suai pada medan database, so kita gunakan alter database. Okey, yang seterusnya kita nak create table. Okey, create table apabila kita nak wujudkan jadual dalam database. Okey, ataupun jadual ni adalah merupakan entiti. Okey, kalau pelajar belajar sebelum ni ERD, pelajar dah kenal pasti apakah entiti dan attribute bagi persekitaran database yang akan dibangunkan. Okey, so entiti tadi akan kita wakilkan dalam bentuk table. Okey, alter table apabila kita nak ubah suai table, contohnya kita nak ubah saiz medan ataupun kita nak ubah nama medan. Okey, medan juga sebut tadi adalah mewakili attribute. Kalau pelajar ingat, okey, setiap entiti ada attribute ataupun karakteristik yang menerangkan entiti tersebut. Itu dipanggil sebagai attribute. So attribute tadi akan diwakilkan dalam bentuk jadual sebagai medan. So apabila kita nak ubah nama medan, contohnya nama, kita nak ubah pada nama barang, so kita gunakan alter table. Okey, seterusnya kita akan jumpa perkataan keyword drop table. Okey, apabila ada entiti yang kita tak perlukan, so kita gunakan drop table.
katakanlah masa kita membuat database dan kita mencipta jadual-jadual, so ada nama jadual yang silap. So kita nak drop table untuk bagi arahan untuk kita nak delete table tersebut. Kita tak boleh simply delete macam tu. So kita gunakan arahan SQL, iaitu gunakan perkataan drop table apa from database. Okey, kemudian kita ada create index. Okey, bila kita nak create apabila kita nak create an index, okey, search key, okey, dan juga drop index apabila kita nak delete index. Index ni selalunya merujuk kepada primary key dan juga foreign key. Okey, itu yang dikatakan sebagai index. Okey, arahan SQL ni dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama data definition language, data manipulation language dan data control language. Macam kita sebut tadi, kalau pelajar nampak kataan data definition ada create, alter dengan drop. Okey, kalau data definition kita ada kataan ataupun keyword select, insert, update dengan delete. Manakala data control kita ada kataan grant dengan revoke. Okey, grant dengan revoke ni kita tak guna untuk level kita lah. Okey, kita pelajari dulu jenis data SQL. Ada 5 jenis data SQL yang kita perlu tahu. Iaitu yang pertama jenis data integer. Jenis data integer ni adalah untuk contoh bilangan. Bilangan digunakan integer. Apalagi umur. Umur menggunakan jenis data integer. Okey, integer ni adalah untuk nombor bulat. Okey, yang kedua jenis data varchar. Ni varchar ni popular sangat. Paling banyak kita gunakan adalah jenis data varchar. Varchar ni adalah untuk gabungan aksara-aksara sehingga maksimum adalah 256 aksara. Okey, contoh jenis data varchar kita gunakan seperti nama, alamat, okey, nama barang, okey, apa lagi? ID pelajar, ID guru, itu kita menggunakan varchar. Okey, yang ketiga adalah decimal. Decimal ni adalah untuk kita wakilkan nombor yang ada nombor perpuluhan. Contoh macam harga barang. Okey, harga barang. Okey, harga barang kita gunakan decimal. Okey, decimal tengok macam mana dia punya format dia tu. Decimal kurungan N, lepas tu koma P. Okey, N tu merujuk pada bilangan digit dan P merujuk pada bilangan titik perpuluhan. Bilangan titik perpuluhan. Okey, yang keempat adalah teks. Teks ni apabila menyimpan gabungan aksara yang panjang. Yang panjang contoh macam komen. Okey, komen ni contoh macam kita buat database log daftar. Okey, sistem pendaftaran pengguna. Okey, mungkin kita nak letak komen, bahagian komen. So komen ni kita tak boleh guna varchar, kita kena gunakan teks, jenis data teks. Yang keenam adalah yang kelima kita gunakan date. Okey, date ni adalah untuk menyimpan data jenis tarikh. Okey, apabila kita nak buat pangkalan data ataupun database, okey, kita kena ada perisian, iaitu perisian XAMPP. Okey, ni rupa paparan XAMPP. Okey, dan juga kena ada lagi satu iaitu bracket. Okey, ataupun kalau tak ada bracket kita boleh gunakan Notepad++, tapi cikgu cadangkan nanti kita akan gunakan bracket. Okey, so bila kita dah install XAMPP, okey, kita kena pergi klik dekat sini ada, okey, kat sini button, ada 5 button. Pelajar nampak button-button tu semua akan tulis button start. Okey, tapi kat sini cikgu dah klik start lah. Bila cikgu klik start, dia akan jadi action dia stop. Okey, sini pun start. Okey, sebab kita nak mulakan Apache ni maksudnya server kita lah. Kita nak jadikan XAMPP kita ni sebagai server dan juga kita nak mulakan SQL kita. So kita akan start dua ni, start Apache dengan MySQL ya kat sini Apache dan MySQL. Okey, kemudian bila kita nak mulakan SQL kita ataupun kita nak mulakan coding coding SQL kita akan klik pada admin. Okey, bila kita klik pada butang admin, sudah akan pergi kepada tab yang seterusnya. Okey, dia akan pergi dekat sini Pelajar akan nampak rupa paparan yang inilah apabila kita dah berjaya masuk dekat SQL tadi. Okey, dia akan masuk kat sini. Okey, di sebelah kanan pelajar nampak, di sebelah kiri pelajar nampak ni adalah senarai database. Kemudian di atas ni ada beberapa tab yang kita akan gunakan. Okey, untuk memulakan SQL ataupun SQL, pelajar kena klik pada SQL klik kat SQL dan dekat sini ada ruang putih untuk kita type coding. Okey, so cikgu akan masuk macam mana kita nak create new database sebab kita tak ada lagi database, so kita nak create new database. Okey, so apakah dia punya arahan dia? Iaitu arahan dia adalah create database store sukan. Store sukan tu adalah nama database yang kita nak cipta. Okey, nama database ni perlu menggunakan huruf kecil, jangan menggunakan huruf besar. Dan
Kalau boleh gunakan dalam satu perkataan. Begitu juga dengan nama attribute kita nanti jangan letak dua perkataan cikgu tak galakkan guna dua perkataan. Gunakan satu perkataan sahaja, dan walaupun perkataan tu panjang, kita ringkaskan dan gunakan huruf kecil, semua huruf kecil. Kenapa kena gunakan semua huruf kecil? Untuk mengurangkan ralat. Okey. Satu kebaikan SQL ni, dia adalah kita panggil case insensitive. Maksudnya dia tak kisah sama ada keyword yang kita gunakan nanti, keyword SQL tu ataupun SQL tu sama ada huruf besar, huruf kecil ataupun gabungan huruf besar, huruf kecil sequence sequence karakter dia tak kisah pun. Okey, so dia tak ada error dekat situ. Okey, ini adalah coding kalau kita nak drop database. Drop database ni, store sukan. Contoh kita nak delete lah, buang. Drop ni maksudnya singkir database. Dia bukan guna kata delete delete lah untuk kita buang data dari rekod Kalau kita nak buang data dalam rekod. Drop ni apabila kita nak buang keseluruhan keseluruhan database tu, kita gunakan istilah drop. Dia ada perbezaan kat situ. Okey, sekarang kita nak cipta jadual. Macam nak cipta jadual? Okey, contoh kat sini kita dah diberi satu jadual ataupun inilah jadual yang kita akan bangunkan. Okey, pelajar kena pasti dahulu apakah nama attribute iaitu kalau dalam database kita tak tulis attribute kat sini, kita akan namakan dia sebagai medan ataupun field name. Okey, ini adalah attribute kita. Barang ni adalah entiti kita. Kalau pelajar belajar ERD sebelum ni, okey, dalam database kita ada entiti dan ada attribute, kan? Okey, dan setiap entiti tu ada hubungan dia. So kita nak bina kita punya pangkalan data kita ni. So kita akan cipta jadual. Jadual tu adalah merupakan entiti dan entiti ada attribute. Okey. So kita akan kena pasti apakah attribute yang terlibat bagi barang. Okey, kalau barang kita ada nombor barang, nama, kuantiti, agency unit dan ID murid. Pelajar kena pasti juga apakah jenis data type. Ini pelajar yang kena tentukan data type jenis apa. Baca ke, integer ke, desimal ke, baca ke. Okey, contoh. Dan juga saiz medan tersebut. Saiz medan tersebut untuk masukkan bilangan data dalam bukan bilangan data, kita panggil berapa saiz saiz ruang untuk nombor barang untuk dimasukkan pada medan tersebut. Okey, dan juga indeks. Adakah attribute tersebut merupakan kunci primer. Yang mana kunci primer? So nombor barang lah. So pelajar labelkan sebagai dekat indeks tu primary key untuk nombor barang. Yang lain-lain tu biarkan kosong. Okey, tu pelajar bila dah kena pasti, baru kita boleh buat dia punya SQL coding iaitu create table barang, kurungan, buka kurungan, okey, turun bawah, ID barang, baca 6, primary key not null. Apa maksud not null? Iaitu kita tak boleh biarkan medan nombor barang ni dalam keadaan kosong. Okey, kerana apa tak boleh kosong? Sebab dia adalah primary key. Primary key cannot be null. Okey, yang kedua, nama, baca 20, kuantiti integer 3, harga seunit desimal 52, ID murid baca 4. Okey, pelajar perasan belakang ni tak ada koma. Yang lain ni, okey, yang lain ada koma. Okey, kemudian tutup kurungan, nanti akan ada butang go, pelajar klik pada butang go. Untuk PHP create kita punya jadual dalam database store sukan tadi. Okey, ini adalah rupa paparan bila kita type coding yang sebenar lah dekat PHP MyAdmin tadi. Okey, yang seterusnya kita akan tengok untuk kalau kita nak mengubah struktur jadual. Okey, itu kita akan menggunakan perkataan alter table dan juga kalau kita nak tambah. Okey, kalau kita nak tambah apa ni? Tambah medan itu alter table itu alter table lah. Kalau kita alter table ni apabila kita nak mengubah struktur jadual contoh kita nak ubah nama jadual nama jadual sedia ada tu kita nak ubah kepada nama yang lain. So kita gunakan alter table, apa dia? Modify. Kalau kita nak tambah medan baru, so kita alter table juga. Alter table apa? Add. Okey, so kita akan tengok seterusnya. Okey, ini apabila kita nak tambah medan baru dalam jadual. Okey, contoh dalam jadual asal kita tak ada perkataan
alamat. So kita nak tambah perkataan alamat. Okey, contoh kita nak tetap perkataan alamat di bawah nama. So macam mana punya arahan dia ialah alter table barang. Okey, barang ni adalah nama jadual, alter table barang. Okey, pergi bawah, add alamat, baca 30 after nama. Okey, bila kita letak perkataan after nama, automatically alamat tadi dia akan duduk di bawah nama. Kalau kita tak letak after nama, okey, alamat ni akan pergi kat mana? Dia akan duduk di bawah sekali. Dia akan duduk di bawah di bawah ID murid. Okey. Okey, ni alter table apabila kita nak membuang medan dalam jadual. Okey, gunakan kata alter juga, iaitu alter table barang, drop jumlah. So kita delete perkataan jumlah ni, automatically perkataan jumlah ni akan tersingkir daripada nama medan dalam jadual kita. Okey, pelajar mungkin akan confuse di antara perkataan drop dengan juga delete. Okey, kalau drop dia adalah untuk membuang medan dari jadual. Kalau delete digunakan untuk memadam rekod saja. Okey, bila kita nak rekod ni maksudnya dalam jadual tu dia ada data-data ataupun satu baris rekod tu. Kalau drop kita nak ubah struktur medan. Medan ni maksudnya kosong, dia belum ada data lagi. Okey, medan ni maksudnya struktur medan ni maksudnya struktur asas untuk membina jadual tersebut. Okey, so kita gunakan perkataan drop. So delete ni kita nak buang data, buang rekod dalam database, itu gunakan keyword delete. Itu perbezaan antara perkataan drop dengan perkataan delete. Okey, seterusnya apabila kita nak ubah jenis data, saiz dan tukar nama medan kepada kita nak ubah jenis data, saiz dan tukar nama medan pada jadual, iaitu kita gunakan alter table modify, alter table change. Ada beza di antara dua perkataan ini. Okey, so kita akan tengok. Okey, ini adalah contoh jadual yang kita dah buat tadi. Okey, kita ada alamat, kita ada ini adalah jadual kita, iaitu jadual barang. Okey, so kita nak gunakan perkataan modify. Okey, modify alter table barang, modify nombor barang baca 4. Okey, modify nombor barang. Okey, kasi apa yang pelajar nampak berbahaya tu, kita nak ubah saiz daripada saiz dia 6 menjadi 4. So kita tulis modify. Modify nombor barang baca 4. Itu dia macam tu. Tak boleh modify nombor barang 4 terus, tak boleh. Kena ada jenis data di hadapan baru saiz. Okey, yang kedua, jika kita nak ubah nama medan. Okey, contoh nama, kita nak ubah nama kepada nama barang. So dia punya coding dia adalah alter table barang, change nama barang. Ini adalah nama yang lama, nama medan lama, ini adalah nama medan baru. Baca 30. Okay, alright, macam tu. Okey, ini kalau kita nak hapus ataupun kita nak buang jadual daripada database. Kita nak buang jadual, so kita gunakan perkataan drop. Okey, bila kita nak kita nak buang, kita gunakan perkataan drop. Kalau kita nak buang rekod ataupun ataupun data, kita gunakan perkataan delete. Itu perbezaan di antara drop dengan delete. So kalau kita nak buang jadual dari database, kita gunakan dia punya keyword ialah drop table nama jadual. Kalau contoh jadual apa tadi? Barang. Contohlah drop table barang, macam tu. Okey, kat sini ada latihan aktiviti 3 soal 88 cikgu nak pelajar cuba buat. Senang saja, iaitu dia suruh kamu buat apa tulis arahan SQL untuk cipta. Cipta maksudnya create create jadual. Okey, ni jadual jadual bilik, jadual tempahan dan jadual tetamu. Okey, pada jadual bilik dia ada medan-medan ni lah, nombor bilik. Pelajar tentukanlah jenis data apa, berapa saiz dia, jenis, harga. Pastikan menggunakan semua huruf kecil, jangan menggunakan huruf besar. Okey, begitu juga dengan nama jadual. Nama jadual bilik, tempahan dan tetamu ni gunakan huruf kecil. Semua perkataan-perkataan ni gunakan huruf kecil. Okey, kemudian dia ada tambahan, iaitu tambah medan. Macam nak tambah medan? Okey, iaitu kita gunakan alter table. Alter table dalam jadual tetamu alter table tetamu, dan apa dia? Pelajar kena recall baliklah slide yang cikgu bagi ni tadi. Okey, selamat mencuba ya pelajar. Okey pelajar, cikgu akan tunjukkan live review bagaimana kita nak memulakan SEM dan juga
kita menaik coding SQL pada XAMPP. Okey, mula-mula pelajar mesti pastikan pelajar dah install XAMPP. Bila pelajar dah install XAMPP, okey, pelajar boleh cari ataupun memulakan XAMPP dengan cari dekat search tu, pelajar type XAMPP. Okey, kemudian ada XAMPP control panel. Okey, dia akan keluar seperti yang pelajar nampak ni lah. Okey. Okey, dia akan keluar ni XAMPP control panel. Okay, pelajar tengok kat sini ada modul Apache dan MySQL. Pelajar pergi pada action dan klik start Apache, diikuti pula MySQL. Okey, pelajar mesti mulakan dengan Apache. Okey, baru SQL. Okey, kemudian pelajar klik pada admin untuk buka dia punya localhost. Okey, bila pelajar dah berjaya buka, pelajar akan nampak di sebelah kiri ada senarai database. Ada, ni adalah senarai database yang kita dah buat. Okey, kemudian dekat bahagian atas ni pelajar nampak ada beberapa tab. Okey, tab yang kita akan gunakan, yang kerap kita akan gunakan adalah SQL lah. Okey, so mula-mula sekali kita nak membuat database dahulu. Okay, kita nak buat database store sukan ni, tapi kalau cikgu tengok kat sini dah ada, cikgu akan buang dulu store sukan ni. Okay, sebab dia tak boleh ada nama yang redundant, so cikgu akan drop database store sukan. Okay, klik butang go. Okay, dia dah drop. Okay, itu cikgu drop database. Okey, so kita akan mulakan daripada awal lagi, iaitu kita akan create database. Sebelum kita buat jadual, kita kena ada dulu database. Okey, bila kita dah create database, nama tu akan muncul dekat sebelah kiri. Apa tu? Dashboard ni. Okey, pergi dekat SQL. Okey, kita nak create database. Nama database kita adalah store sukan. Okey, go. Alright, so pelajar tengok dah ada store sukan di sebelah kiri. Okey, klik pada store sukan, pergi kepada SQL. Okey, store sukan kita ni belum ada lagi table. Table dia tak ada lagi, so kita kena buat table. Table apa yang kita kena buat? Seperti dalam slide yang cikgu tunjukkan sebelum ni, iaitu kita ada table barang. Okey, so kita nak create table barang, pelajar gunakan keyword create table. Okey, namakan nama table kita ialah barang, kemudian kurungan. Okey, tekan enter. Okey, masukkan dia punya attribute ataupun nama medan. ID barang, baca, iaitu jenis data apa. Okey, katakanlah bacanya adalah 5. Okey, dia adalah primary key. Now, comma. Okey, kemudian nama baca. Okey, ini adalah untuk nama barang. Comma. Kemudian kita ada quantity, jenis integer. Ini data integer subject kita. Lalu submit. Okey, jenis data adalah decimal 52. Kita boleh buat 6. Coba comma, ID murid, baca. Okey, yang terakhir ni sebab dia adalah medan yang terakhir, so dia tak ada koma. Terus tutup kurungan. Okey, selesai. Okey, so pelajar nak, okey. Kemudian pelajar pergi pada butang go. Okey, so nampak kita punya kode yang cikgu type tadi tak ada error lah. Bila tak ada error, dia terus keluar macam ni lah. Okey, so dah pelajar tengok dah ada jadual barang. Pelajar klik. Pelajar tengok, klik pada barang. Nak tengok kita punya struktur jadual, pergi pada structure. Okey, kat sini pelajar nampaklah struktur jadual kita. Nama medan, ni adalah medan, jenis data dia dan juga size.
Okey, kalau dia adalah kunci primer, pelajar nampak dia ada kunci warna kuning kat sini. Okey, kunci kuning menandakan ini adalah kunci primer. Okey, ada ejaan salah kat situ nanti kita akan betulkan Okey. So, pelajar klik semula pada store sukan. Okey, katakanlah kita nak ubah nama medan dalam jadual tadi sebab nama dia salah kan, ID barang. So kita gunakan alter table barang, change. Okay, change ID BRANG iaitu nama lama dia tadi barang kepada ID barang. Okay, kemudian varchar misalnya adalah 4. Okey, go. Alright, kita dah ubah nama dia. Pelajar tengok dekat bahagian barang, pergi dekat structure. Okey, ID barang kita dah ubah tadi Okey, klik semula pada store sukan di sebelah kiri. Okay, store sukan, kemudian pada SQL. Okey, kita dah ubah nama medan. Okey, sekarang kita nak ubah, katakanlah kita nak ubah saiz medan. Okey, saiz medan kita tadi cikgu buat ID barang tu adalah saiznya 5, cikgu nak ubah pada saiznya 3. Tak nak terlalu banyak sangat dia punya kod nombor dia. So cikgu akan gunakan kod alter table barang. Okay, so kita nak modify. Okay, dia adalah modify ID barang varchar. Okay, kod asalnya cikgu letak 5, cikgu nak tukar kepada 3. Macam tu, modify ID barang varchar 3. So ID barang ni adalah so kita gunakan keyword modify. Okay, go. Alright, okay, pelajar boleh check ikat barang. Okay, structure. Okay, dah jadi varchar 3. Bukan lagi 5 seperti yang asal tadi. Okay, pelajar pergi semula pada senarai database. Dekat store sukan, klik daripada store sukan. Okey, sekarang ni alright, lepas tu pergi pada SQL. Okey, kita nak ubah, kita nak tambah medan baru. Katalah kita nak tambah medan alamat kita tengok dekat structure. Kita tunjuk semula structure. Kita nak tambah alamat pada data alamat ni. Okey, katalah juga nak tambah jumlah nak tambah jumlah pada ataupun di bawah perkataan quantity Okey, so kita pergi klik store sukan. Okey, klik tab SQL. Okey, mesti belajar sini store sukan ni mesti klik bukan barang store sukan. Bila kita nak mulakan SQL tu mesti pada store sukan SQL. Okey, kita nak sisip ataupun kita nak tambah medan dalam jadual, iaitu cikgu nak tambah jumlah medan jumlah So alter table barang, enter, add jumlah. Okay, jenis data dia apa? Integer. Saja berapa? Katalah 4. Okay, itu saja. Add jumlah integer 4. Okay, cikgu nak letak dia selepas quantity kan? After quantity. Macam tu. Tekan go. Okey, so kalau kita tengok, kita check barang dekat structure. Okey, dah ada jumlah. Kalau katalah kita nak buang katalah kita nak buang medan tersebut jumlah kita tak nak. Tadi kita tambah, sekarang kita saja nak buang. So macam mana? Klik pada store sukan SQL. Okey. So kita akan type alter table barang drop jumlah. Okey, kita buang medan tersebut. Okey, go.
And then sebelum kita drop, dia akan tanyalah, do you really want to execute? Okay. Okay, alright, kita check dekat barang, structure. Okay, dah tak ada dah jumlah. Okay. So sangat senang kan SQL ni. Okay. So okay, kalau kita nak keluar daripada database ni, okay, pelajar tak perlu save sebab dia auto save. Pelajar just klik close saja kat sini. Okay, kemudian pelajar pergi dekat Xen Control Panel. Xen Control Panel tu kena stay on lah. Okay, bila kita nak stopkan kita punya server ni, kita klik pada MySQL dulu, stop dari bawah dulu, kemudian ikuti di atas Apache. Ya, macam tu. Okay, kita tak boleh stop yang atas lepas tu bawah, yang bawah salah. Okay, dah tu adalah salah. Kemudian kita boleh tutup, baru kita boleh tutup dia. Okay, pelajar, alright, itu sahaja.